yang mana pesakit-pesakit yang rawat datanya diagnosisnya menunjukkan penyakit sifilis, yang mana sekumpulan doktor ni dia jalankan satu kajian jangka panjang, yang mana kajian jangka panjang ni pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit sifilis ni ada penyakit sifilis ni yang mana mereka sebenarnya tak tahu mereka ada penyakit sifilis, dan mereka diberi ubat untuk sakit mereka lah, sehingga 1950-an, yang mana ketika 1950-an dah ada sebenarnya satu ubat untuk merawat sakit sifilis, tetapi peserta-peserta kajian ni tidak diberi treatment tersebut lah, kerana mereka terlibat dalam longitudinal research tersebut. Jadi pesakit-pesakit ini sampai ke 1972 ni barulah habis kajian-kajian ni. Jadi ini adalah salah satu sebab lah kenapa adanya dan akhirnya pada 1979 ada development report ni, yang mana ketika ni prinsip etika dibina lah, justice, non-maleficence dan sebagainya. So inilah sajalah saya nak share sejarah kenapa perlunya perlunya penggunaan etika untuk kita melindungi peserta, bukan hanya peserta, melindungi juga kita sebagai researcher lah, dan juga bila berkaitan researcher ni, kita kalau pelajar melibatkan supervisor, ada juga melibatkan institusi-institusi lain dan sebagainya. So ni anda boleh rujuklah International Ethics Guideline di luar negara banyak, boleh baca. Tadi pun saya baca tentang Declaration of Helsinki ni, so boleh rujuklah. Dan di Malaysia kita ada Malaysian Code of Responsible Conduct and Research. Salah satu buku lah yang di peringkat Malaysia yang kita boleh guna lah. Tapi ni inisiatif untuk anda rujuk. Ini sedikit sistem lah yang kita guna. Apa tu human subjects? A human subject is a living individual about whom an investigator conducting research obtains data through intervention or interaction with the individual or identifiable private information. So macam saya kata tadi, human subject ni adalah individu lah, yang hidup yang kita jalankan, kita investigate, kita siasat, yang kita conduct research, yang kita perolehi data daripada mereka, hasil daripada kita punya intervention ataupun interaction kita antara researcher dengan individu lah, ataupun yang kita nak identify dia punya private information yang ada. Apa tu intervention pula adalah both physical procedures in which data is gathered and manipulation of the subject or the subject environment is executed for the research purposes. So ini intervention yang kita both physical procedure lah, yang mana data tu kita dapat, kita manipulate daripada subjek ataupun environment persekitaran. Communication or interpersonal contact between investigator and subject. So interaction ni adalah interaksi antara orang yang menjalankan kajian, kita lah sebagai researcher, dan juga subjek kajian. Apa tu private information? Information about behavior that can be expected from an individual with no observation or recording taking place. So private information ni biasa kita dapatkan maklumat-maklumat yang hasil lah daripada kita punya subjek kajian tadi, yang mana kita expect daripada individu tu tanpa observation ataupun kita ambil sebarang report. Ini adalah berkaitan dengan subjek, sebab kita ada tiga bidang, tiga ethics committee ni. So untuk di bawah ethics manusia ni, apabila melibatkan subjek, dia sebenarnya kadang-kadang dia ada saling berkaitan. Contohnya ada kajian berkaitan dengan haiwan atau tumbuhan, tapi berkait juga manusia. So kalau kedua subjek ataupun lebih melibatkan manusia dan juga bukan manusia, kedua-duanya kena mohonlah. So boleh rujuklah dekat RMIC, website RMIC. Scope of research activity that compromise human subject, data from questionnaire. Data from questionnaire ni yang kita biasanya yang orang jalankan kajian tinjauan, orang takbir questionnaire kepada subjek ataupun peserta kajian, ataupun yang kita ambil school of collection record, kita ambil data-data daripada sekolah, maklumat tentang
data pelajar, data pencapaian pelajar, grade pelajar. Yang ni employment, yang ketiga adalah employment and information or record of earning. Yang ni tentang berkait dengan maklumat-maklumat pekerjaan, berkait dengan maklumat-maklumat berkaitan gaji, berkaitan di human resource ke, berkaitan pekerja ke. Ni pun melibatkan scope research kita lah. Human body specimen. Human body specimen ni apabila melibatkan kita ambil spesimen daripada badan. Spesimen ni bukan semestinya kita ambil ambil spesimen iaitu dia panggil apa, stool ataupun najis najis pelajar-pelajar orang asli di pos apa yang dia cakap dekat di Perak waktu saya lah, dia ambil spesimen najis tu untuk melihat salah satu virus ke apa dalam badan masyarakat orang asli yang pelajar-pelajar kanak-kanak orang asli ni lah. Itu pun kena ambil kena apply etika manusia ni juga kerana dia melibatkan manusia. Sangat tara dia punya prosedur tu ketika kita ambil human body specimen. Ada juga yang mengambil darah, ada yang juga mengambil contoh macam kalau saya di sains sukan, banyak juga melibatkan human body specimen di fakulti sains dan matematik juga. So ini sangat penting lah untuk kita protect kita punya kajian juga, protect kita punya subjek dan juga analysis of existing data, medical record or school record. Ni contoh apabila kita menganalisis data sedia ada, contohnya ambil ini data perubatan seseorang ataupun ambil school record pelajar dan akhirnya yang setelah case study lah yang last ni. Case study ni kita ambil daripada orang yang kita interview interview peserta kajian, so melibatkan orang yang kita interview. Yang ni semua adalah scope of research activity that compromise human subject. Ni salah satu contoh-contoh lah yang ada yang melibatkan subjek manusia ni lah. Okay. Vulnerable subject ni adalah seperti indigenous people, orang asli. Vulnerable ni bahasa Melayunya apa yang cakap yang rapuh lah, bukan dari segi emosinya rapuh, yang dilindungi, yang ada limited dia punya access dan sebagainya. Punya form masa ketika nak apply kita kena tick, dan saya rasa di UPSI sangat banyak menggunakan vulnerable subject, especially yang children below 18 years old. Saya selalu jumpa pelajar-pelajar di peringkat master dan juga PhD dan jalankan research kepada pelajar di sekolah mereka, especially cikgu-cikgu, tapi langsung tak mohon etika manusia. So start daripada hari ini, mohonlah untuk dah datang ke bengkel, yang datang bengkel ni cerita-cerita juga kawan-kawan, kalau ada anda tengok yang ambil pelajar-pelajar ni sebagai subjek, tolong maklumkan mereka, mohonlah buatlah pengguna etika. Indigenous people macam saya kata tadi, masyarakat orang asli, kalau macam Dr. Syazwan buat kepada pelajar-pelajar sekolah daripada kaum orang asli, kena tick lah bawah vulnerable subject. Disabled athlete, people warga emas juga salah satu vulnerable subject. Patient with mental health problem, ini salah satu vulnerable subject juga. Mentally or emotionally or developmentally disabled person, yang ini orang yang ada kelainan upaya secara mental ataupun secara emosi ataupun secara physical development dia. Economically or educationally disadvantaged people, ini juga vulnerable subject. People diagnosed with disease, ini sama juga. Kadang-kadang ada orang buat kajian kepada pesakit kanser. Interventions that include medical or psychological treatments, ini yang dalam any treatment lah yang ada. Ini kita panggil vulnerable subject. Ada banyak lagi sebenarnya, cuma nanti tick lah. Kalau tak ada dalam kita punya pilihan-pilihan dalam borang tersebut, anda boleh nyatakan di others lah. So yang ni saya percaya bahawa kalau contoh di fakulti saya, Etika Pengenalan Manusia, kalau di Jabatan Pendidikan Kanak-kanak selalu
menghantarlah Pemerintah Etika berkaitan dengan kajian untuk anda mohon pelajar-pelajar daripada mereka kanak-kanak, master dan PhD dan juga lah kalau syarah daripada mereka kanak-kanak yang jalankan kepada 5 subjek ni perlu mohon untuk Pemerintah Etika ni. Ini adalah basic daripada macam saya kata tadi Benman report tadi lah yang dibina untuk kita respect for person, untuk kita hormatilah bahawa setiap manusia ni dia ada hak masing-masing. Yang mana bila kita nak meminta seseorang jadi kita punya peserta kajian, kita perlu menghormatilah mereka sebab tu kita perlu lindungi mereka. Maklumat, kita perlu lindungi subjek kajian. Contoh yang mana ada satu kajian yang dijalankan yang berkaitan, saya pernah juga pada bidang saya yang jalankan tentang berkait dengan mungkin trauma. Peserta kajian bila dia menjawab soalan tu, dia boleh menyebabkan dia terfikir semula trauma yang dihadapi. So sebab itulah kita tak mahu, kita respect lah person yang jadi kita punya subjek. Ada persoalan ni, ada soalan ke? Oh, ada Pak. Tentu tak boleh mak ni yang dia bagi discount apa. Takut Cik Ed dia tak. Saya call dia. Cik Ed kan datang sini. Ya, suara Cik Ed. Nanti saya minta dia mute. Saya takut nak tanya soalan tadi sebab saya dah tak nampak dah ni. Participant 4 orang je depan ni. Okey, seterusnya ada beneficent. Beneficent ni kita menjaga kebajikan, kita punya jaga kebajikan, kita punya participant dan juga kita lah sebagai researcher. Yang mana macam saya kata tadi lah, bila kita punya subjek kajian, contohnya dijawab-jawaban, even kita buat temubual berkaitan dengan mungkin ada orang buat tentang kesihatan mental. Muka tu lah. Taklah. Pengalaman tertentu dan inilah perlunya kita menjaga kebajikan kita punya subjek. Itulah pentingnya prinsip, inilah prinsip-prinsip yang kita pegang lah ketika kita jalankan satu kajian. Dan keadilan kepada semua subjek, kepada kita sebagai researcher, kepada orang yang bagi sponsor kepada kita, dan lastnya adalah prinsip non-maleficent yang kita tak mudahnya tidak memudaratkan klien lah, tidak mencederakan klien. Mencederakan ini bukan setakat kita cederakan kita bertikam, tak tapi mencederakan dari segi psikologi, emosi dan juga mungkin boleh melibatkan mencederakan secara fizikal jugalah. Saya pernah dapat satu ketika saya buat master ada pengkaji yang menjalankan kajian kepada vulnerable group yang kepada prostitute di jalan, saya di jalan Tupak Rahman di area KL lah, yang black area yang mana ketika tu prinsip ni bila kita apply Pemerintah Etika ni, kita melalui proses yang betul lah, yang mana kita maklumkan, kita dapat ethics clearance berkaitan Pemerintah Etika kita. Dan pada masa kita jalankan kajian, contoh macam kita prostitut tadi, pergi temubual kadang-kadang di waktu malam, mendatangkan bahaya bukan kepada penyidik saja, juga kepada partisipan. Mungkin dengan kepada RA kita juga kadang-kadang tu. So ni ada 4 prinsip yang kita kena pegang lah ketika kita jalankan kajian berkaitan prinsip ni. Okey, ni application of ethical prinsip yang research. Yang pertama adalah informed consent. Saya rasa informed consent ni banyaknya dah ramai yang tahu apa itu informed consent. Consent ni dah tentang maklumat yang kita letak untuk macam declaration ataupun persetujuan oleh peserta kajian untuk terlibat. Kita nyatakan maklumat sedikit tentang kajian kita. Lepas tu peserta kajian tu untuk terlibat secara volunteer lah dalam kita punya kajian, juga untuk memastikan subjek kajian kita faham apa sebenarnya kajian kita nak buat, apa pelibatan mereka dalam kajian kita. Ini adalah berkaitan dengan consent yang kita panggil persetujuan termaklum lah.
antara peserta kajian dan kita lah sebagai researcher. Seterusnya adalah risk of benefit assessment. Risk of benefit assessment, tengok dia punya nama pun ada risiko dan faedah daripada kita punya assessment yang kita jalankan lah. Kita nak bagi tahu apa nature dan skop kita punya research. Apa risiko yang ada bila apabila pengkaji jalankan kajian tersebut kepada human subject tadi. Contoh macam saya kata tadi, apabila ada kajian berkaitan trauma dan ada subjek-subjek kajian ni mungkin dia berada dalam, mungkin dah stabil, dalam keadaan stabil dan dia jawab soalan tersebut. So mungkin ketika subjek kajian tersebut baca soalan-soalan, dia trigger balik isu-isu berkaitan apabila membuat temubual bersama peserta kajian juga. Apabila kita contoh macam tajuk yang subjek tentang trauma, bila kita tanya soalan-soalan berkaitan trauma, berkaitan pengalaman lepas dia, macam mana mungkin dia hadapi keadaan tersebut, mungkin boleh mengimbau kembali lah pengalaman dia ketika berada dalam isu yang dia ada. So bila kita dalam ketika kita memohon, kita kena nyatakan apa risiko mungkin peserta kajian akan teringat balik tentang pengalaman trauma dan apa benefit. Kalau contohnya kita buat eksperimen tentang trauma tadi untuk kita buat satu intervention berkaitan treatment untuk membantu subjek kajian yang mengenai trauma. So dalam treatment tersebut kita boleh nyatakan benefit dia mungkin boleh membantu kepada subjek kajian untuk subjek kajian ni menghadapi salah satu intervensi untuk membantu dia mengatasi trauma yang dihadapi. So risk and benefit of the assessment kita kena cerita lah. Kita kena cerita apa nature and scope contoh kalau kita buat eksperimen, apakah systematic assessment, apakah prosedur yang kita buat. So yang ni kita kena nyatakan lah dalam bila kita apply ethics application ni. Seterusnya adalah tentang research subject selection. Research subject selection ni kadang-kadang juga saya kenal anak saya tiba-tiba balik rumah, dia kata ibu kakak tak dapat masuk, ada lecturer UPSI tu datang dekat sekolah nak buat kajian tapi mereka pilih-pilih dan kakak tak masuk. Itu base kepada kita tak tahu kan ada orang yang nak masuk satu-satu kajian tu. Mungkin pelajar sekolah ni dia rasa dengan masuk contohnya satu research tu bila masuk dia boleh dapat guna satu tab contohnya atau satu iPad untuk buat berkaitan subjek dia. So ni kita nak tengoklah keadilan yang kita apply dalam research kita tu kita laksanakan atau tak lah. Vulnerable group yang kita bincang tadi, kita kita pilih macam mana kita, kalau contohnya vulnerable group tadi macam saya kata anak saya tu di sekolah, masih sekolah rendah, masih minor so mereka ada borang-borang lain yang perlu permission daripada parent dan sebagainya. Setakat ni ada soalan tak? Nak tanya. Dah panjang saya cerita ni, nanti kan dah masuk application tu kita dah macam nak terus hands on buat ataupun nak terus bincang satu persatu. Cuma untuk basic ni boleh faham tak? Atau ada soalan tak setakat ni? Ada boleh tanya setakat tak ada baru masuk tak tahu nak tanya apa. Amira, thank you Amira. Amira boleh tunggu dulu lah nanti kalau ada soalan boleh tanya. Sebab kalau dah kadang-kadang tak masuk form lagi tak tahu nak tulis apa. Potential subject need to know apa yang subjek yang mungkin akan masuk dalam kajian kita, mungkin akan jadi peserta kajian kita, apa mereka tahu. Pertamanya so dia kena tahu apa tujuan research ni. Kadang-kadang daripada tajuk kita tu tak nampak apa sebenarnya kita nak buat. So kita kena nyatakanlah apa tujuan kajian, ada prosedur and the consequences if they wish not to participate. So apa prosedur, apa akibatnya bila mereka tak nak terlibat dalam kajian tu. So kita kena beritahulah kepada klien. Kadang-kadang ada juga researcher yang pergi ke satu tempat kajian dan dia mungkin buat taklimat sedikit lah tentang apa yang dia nak buat, apa prosedur kajian dia, so siapa yang nak join kajian tersebut. So kat sini dia cerita lah apa akibat kalau, apa benefit, risk benefit, kalau tak nak masuk, apa yang mungkin sayang lah kalau tak masuk research ni dan sebagainya.
apa akibat kalau kalau masuk, macam mana kalau dah masuk nak stop. So semua tu kita kena bagi tahu kepada subjek kajian kita. Potential, risk, discomfort and benefit pun kena maklumkan kepada kita tahu apa potensi risiko yang ada. Mungkin berlaku ketidakselesaan kepada klien. Mungkin ada kita tanya, pelajar-pelajar saya pernah buat kajian tentang persepsi anak kepada ibu bapa yang bercerai. So mungkin apabila partisipan tersebut jawab, dia akan ada ketidakselesaan lah apabila dia nak mengimbau balik apa perasaan dia ketika dihadapi perceraian antara ibu dan bapa dia. So yang ni kita kena nyatakan lah dalam kajian. Duration of participation in the research kita kena beritahu tempoh lama mana. Macam tadi lah ketika sejarah tadi kan, bila pesakit sifilis tu tak tahu dia sakit, tak tahu berapa lama dia kena terlibat dengan kajian tersebut. Tu salah lah, sebab tu kita kena beritahu kepada klien kepada subjek kita, klien tu kalau dalam counselling, kepada subjek kita lah bila terlibat dengan kajian. Contoh kalau contohnya mungkin ada 8 kali perjumpaan. 8 kali perjumpaan tu jangka masa antara bulan berapa ke bulan berapa, ataupun datang sebulan sekali ataupun seminggu sekali. So kita kena beritahu lah kepada klien atau kepada subjek kajian tadi. Dah sebut klien sekali, nak ulang-ulang klien. Who will review the information they provided. So kat sini pun kita kena beritahu bila kita dapat, researcher ni dapat data mereka, siapa yang akan turut review dia punya data tersebut. Kadang-kadang yang datang collect data adalah enumerator atau RA. Lepas tu yang akan review tu mungkin main researcher, dan dalam kita punya komiti tu pun ada, dalam kita punya team ada co-supervisor. Kadang-kadang kalau research di peringkat syarah ada team member. So kita kena nyatakan lah siapa lagi akan review information yang mereka bagi tu. What you plan to do and what they are expected to do. Apa yang awak rancang untuk mereka buat, apa yang kita jangkakan lah akan they are expected to do. Kita beritahu potential subjek kita. Yang ni kebanyakannya kita tulis dalam information sheet ataupun borang maklumat lah. Information sheet, borang maklumat. Seterusnya adalah compensation if the research involve greater risk than benefit. Apa kalau terlibat dengan kajian yang ada risiko lebih tinggi daripada faedah yang dia dapat. So kita nyatakanlah mungkin ada compensation dia akan dapat ganjaran dia akan dapat. May also be necessary to get referral. Mungkin macam saya kata tadi dalam research yang trauma tadi, kita dah nyatakan dalam borang kita yang mana mungkin dalam team member kita tu ada secretary, ada doktor secretary, ada counselor. So ada Cik Rusnilawati Azizah, siapa tadi? Ada soalan boleh tanya So yang ni kita kena nyatakan lah ada referral atau kita rujuk. Mungkin subjek kita tu ada trigger tadi tentang trauma tu, ataupun kalau dijalankan contoh macam sains sukan, bila kita tengok dia buat salah satu intervention tu mungkin dia injured ke, so kita terus tulis kat situ siapa yang diperlukan, ataupun kita ketika treatment tersebut dijalankan kita standby dengan ambulans ke, ataupun kita ada inform kepada pusat kesihatan ke, yang mana dalam masa ni ke masa seterusnya kita beritahu pusat kesihatan bahawa kita jalankan treatment tersebut supaya pihak pusat kesihatan kita standby untuk mereka bersedia lah in case kalau benda ni yang betul-betul ada risiko ataupun kalau tak ada juga kita nyatakan dalam information sheet kita hospital berdekatan, klinik berdekatan, atau kita standby kita punya salah seorang team member kita adalah orang medical, contohnya macam itulah. Siapa yang also be necessary to get referral. Who to call and contact for the research. Yang ni kita nyatakan siapa yang dia orang boleh contact. Anda sebagai researcher, kalau yang pelajar, penyelidik universiti, siapa ketua dan team member, dan juga kalau terlibat tulis maklumat tersebut. Last sekali adalah voluntary participation.
penyertaan sukarela lah, ataupun ada penyertaan yang kita pilih based on tertentu. Ini biasanya kita nak tengok partisipan ni sukarela lah, untuk supaya research kita tu dia join daripada awal, especially yang eksperimen dan sebagainya, daripada awal sampai treatment habis. Okay. So kalau dah kita dah tahu segala maklumat tadi, kalau saya nak mohon sebab IPS wajibkan ni, ataupun saya baru lulus FRGS, baru-baru ni minggu lepas dapat maklumat tentang FRGS dapat kan, so apa harus saya lakukan? So para pelajar pasca boleh berjumpa dengan berbincang dengan penyedia. Layari laman web RMIC, pergi ke rmic.upsi.edu.my, Research Ethics Management, dia ada, kita boleh klik kat situ, dan dia keluarlah borang-borang. Kepada pensyarah pula, sama juga bagi ethics management, pensyarah boleh terus mohon lah etika penyelidikan manusia. So kat mana nak mohon? Kat sini, buka rmic.upsi.edu.my, Research Ethics Management, klik kat Research Ethics kat atas ni, so dia akan keluar kat sini. Dan saya kata tadi, ethics penyelidikan manusia, ethics penyelidikan haiwan dan juga ethics penyelidikan biokeselamatan. So kita ada 3 unit etika ni. So ketiga-tiga ni yang etika manusia ni kat sini lah. Kalau anda terlibat juga dengan etika penyelidikan biokeselamatan, ada juga berkait dengan manusia, so kena dulu kena isi. So kalau sekarang ni satu je, dekat ethics penyelidikan manusia, kat sini lah. Masuk dia ada slide ni yang masih kita buat ni jeraya warna kita dulu. Ada guideline for applicants, borang permohonan dan juga untuk borang anda hadir ke workshop ni lah. So klik dekat borang permohonan. Ada polisi. Dan ni kita panggil checklist lah. Kalau nak hantar nanti kena checklist satu-satu ni. Cukup ke tak? Ada yang hantar tik sendiri semua cukup. Tapi sampai dekat kami, bukan datang sendiri sampai kat kita tak cukup. Tapi tapisan awal ada di peringkat fakulti lah. Di bawah TDPI tapisan awal di peringkat fakulti dulu, baru sampai dekat kami dah di dalam IC. Okey, ni muka pertama untuk borang permohonan. Kena isilah title of research, masukkan tajuk research awak. Kalau yang research di peringkat grant kita di universiti untuk pensyarah, kita ada research code. Kalau GPU apa kodenya, kena tulis kat sini. Funding institution, kalau grant universiti kena tulis lah SI, kalau FRGS mungkin tulis KPT. Kalau macam ada di jabatan saya dapat grant daripada luar, contoh agensi tidadah, tu tulis kat sini agensi tidadah Malaysia. So apa research design yang anda buat? So kalau jadi kualitatif, so nyatakan dekat sini. Lepas tu masukkan responsible research principle investigation. Yang ni kalau anda sebagai pelajar masukkan maklumat anda kat sini. Kalau sebagai pensyarah, ketua lah kena tulis. Kalau pensyarah, ketua grant kena tulis maklumat kat sini. So nama, nombor telefon, email, fakulti, department apa ni komplit lah kat sini. Seterusnya investigator. Investigator ni kalau anda pelajar kat sini, kalau ada 2 supervisor, tulis 2 supervisor. Position, faculty, role dengan signature lah. Tulis kat sini kan. Kalau pensyarah, ni ahli-ahli dia lah. Ahli dalam ke ahli luar semua kena tulis kat sini. Lepas tu type of research, yang ni kena tick. Kalau anda sudah PhD, doctor research ataupun ada juga postdoctoral research, master research. Bachelor degree ni kita tak wajibkan, tapi kita kalau ada kita boleh pensyarah boleh galakkan dalam FIP untuk isi. Contoh kalau contoh FIP ni juga ada nak tulisan etika, so tak ada masalah, kita boleh review borang tersebut. Tapi yang wajib master, doctoral research, apa-apa grant yang didaftarkan di bawah RMIC, saya dapat maklumat dari Dasmina, semua grant yang didaftarkan di bawah RMIC. University research, external grant pun contoh FRGS, saya kena nyatakanlah kat sini. Okey, yang ni saya paling penting data collection period. Saya nak nyatakan sini paling ramai orang banyak salah. Saya rasa antara panel-panel kat sini selalu kami minta
apa ni, isi balik. Kadang-kadang main letak kalau PhD buat 3 tahun, daripada tahun pertama sampai ke tahun ketiga letak kat sini. Sebenarnya ni adalah data collection period. Yang mana kita tulis masa kita nak collect data. Kalau awak ada nak plan collect data daripada pilot sampai ke kajian sebenar, awak expect contohnya 6 bulan. So tulislah 6 bulan. Contoh sekarang, kalau contohnya janganlah tulis macam awak nak apply minggu depan. Expectnya sebulan lah proses. Tulislah bulan 12 sampai ke bulan 6 2021. So nyata kat sini data collection period anda bila. Duration 6 bulan. Kalau setahun. Kalau yang lama ada terima lama 2 tahun letak 2 tahun. Kat sini kita selalu tolak lah bila salah tulis. Ada yang hantar borang dia dah jalan research dia. Kadang-kadang terkantoi lah kat sini kita nampak. Ataupun tak terkantoi kat sini tulis betul dalam proposal pula yang hantar kat situ tu salah. So make sure sama dengan yang ada kat sini dengan yang lampiran-lampiran yang awak hantar pada kami lah. Location of the research kena nyatakan lah. Ada juga kat sini bila dinyatakan sekolah. Pelajar sekolah dekat contohnya kat sini. Tik dekat school, academic institution, pelajar sekolah darjah 6. Tapi dekat vulnerable group tak tik pula. So kita boleh detect juga kat sini. So kena nyatakan lah location, siapa lah. Ada juga dia buat sekolah tapi dia tulis guru. So bukan vulnerable group lah. Data dilakukan. Ada juga kita dapat yang dah jalan setahun dah habis dah baru minta. Lepas tu bila kita tolak jadi isu pula. So tak nak macam tu. Bagi pelajar-pelajar, pensyarah, rakan-rakan pensyarah yang sebenarnya hebat-hebat, mohon awal-awal lah. Peringatan permohonan tulisan etika penyelidikan manusia bagi kutipan data yang telah berjalan tidak akan diterima. Ini kita dah putuskan. Beberapa syarat kita dah putuskan kita akan terima dah. Cuma pada tahun 2019 dana kita baru ketika kita baru establish, kita panggil apa duration untuk kita bagi masa juga yang pada masa tu case by case lah kita tengok, tapi start 2020 ni tak ada dah. Dan baru nak buat baru kita terima lah borang tersebut. Masuk kepada human subject review, yang ni has this research been reviewed by any other community? Contohnya kita dah for the protection of human research subject. Contoh kat sini dijalankan bersama dengan pensyarah daripada universiti lain, mestinya ada ethics committee juga. So dia dah minta, contoh kat sini dia tulis okay dah, yes, dia tulis ethics committee UPM kerana dia punya members dalam team dia tu dah minta. So kita beritahu je lah, so yang ni akan mudahkan kami. Maknanya human subject review ni dah jalan. Has you or any of the co-researcher completed any human research ethics workshop? So sebab tu anda semua kena datang kan research workshop ni, kerana penting dia akan tanda kalau dah pernah datang. Saya pernah jumpa nanti saya bagi contoh ada rakan saya yang dia dah datang bengkel etika, lepas tu hantar borang etika memang komplit. Salah satu je kat situ kat borang dia. Memang saya tepuk tangan lah, pentingnya awak datang dulu bengkel nanti mudah nak isi borang. So kat sini no lah, kalau no isi borang untuk pergi bengkel etika ni. Lepas tu okay. Kaunselor sekolah, guru bimbingan dan kaunseling di Batam Padang contohnya. So kat sini lah saya isi sebab tak ada melibatkan vulnerable subject. Tapi kalau contoh anda mengkaji contoh mengkaji daya tahan ibu mengandung ketika trimester pertama contohnya. So melibatkan pregnant woman, so kena tik lah kat sini. Ataupun anda terlibat dengan patient dekat emergency care center, emergency care, ataupun terlibat dengan pelajar sekolah orang asli, kaum orang asli, ataupun patient diagnose dengan penyakit tertentu, single parent, ni antara vulnerable group yang kita kena pasti. Kalau ada sini ada juga yang lain-lain kami tak listkan kat sini, anda boleh letakkan. Vulnerable population group are defined as those who conditions hinder their access to development and improvement of their well-being. So yang ni yang kita define.
the research. If your research involves children or vulnerable people, you are required to tick any subject in the section. If the subject are not in the list, please specify the subject involved in the research. So kita masukkanlah kalau tak ada dalam research. Vulnerability in research occur when the participant is incapable of protecting his or her interest and therefore has an increased probability of being intentionally or unintentionally harm. Sebab tu vulnerable group ni kita protect lebih kerana dia mungkin kita mungkin tanpa niat ataupun dengan niat juga boleh kita harm atau kita cederakan, kita memudaratkan kita punya subjek tadi. Contohnya kita salah guna salah subjek tertentu. So kita kena tick kat sini. Kadang-kadang orang lupa nak tick kat sini ataupun nyatakan kat sini tapi tak tulis apa. Nyatakan kat sini sebenarnya vulnerable group pun tak kena. Yang ni selalulah children's under age 18 ni. Lepas tu recruitment ni recruitment process in the step-by-step manner. We have to provide details information about inclusion and exclusion criteria for subject. So yang ni bawah recruitment ni macam kita tulis dalam bab 3, bab prosedur lah. Bab prosedur tapi detail lagi macam mana kita recruit. Contoh kita tulis kat sini yang mana macam saya kata tadi penyelidik memberi taklimat kepada penyelidik memohon kebenaran kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, kemudian lepas dapat isi dekat ERA tu kan, ERAS tu kan, dah dapat surat kelulusan pergi PPD, lepas pergi PPD, PJPN dan PPD dapat permission pergi sekolah, buat taklimat pula kepada pelajar-pelajar, mungkin anda ambil pelajar darjah 5. Ada soalan saya jawab nanti, saya tak nampak soalan awak ni. Dia FK sekejap je, kan, nanti saya jawab Saya tengok saya explain sekejap yang ni saya beritahu. Lepas dia buat taklimat, nyatakan dia buat taklimat tentang apa objektif kajian, tentang dia buat dulu satu program, lepas tu pilih siapa kumpulan yang dia akan pilih untuk jalankan. Dia bagi soal selidik dulu, buat tinjauan, siapa yang mungkin dapat skor tertentu akan dipilih sebagai dia punya subjek kajian. So prosedur tersebut dinyatakan sehingga dapat peserta kajian beri inform consent, siapa peserta yang setuju untuk terlibat dalam kajian akan direkrut di kajian. Itulah recruitment proses yang kita nak. Kita nak detail dan apakah inclusion criteria for the subject and exclusion criteria. Inclusion criteria are characteristic that the prospective subject must have if they are to be included in the subject. Contoh ada kajian menyatakan bahawa pelajar yang subjek kajian yang akan diambil dalam kajian ini, direkrut dalam kajian ini adalah antara umur sekian ke sekian, antara umur 25 ke atas. Dan mempunyai, contohnya dia selama 5 tahun. Itulah yang kriteria tadi. Okey, ada soalan? Okey, exclusion kriteria pula. Exclusion kriteria pula adalah apa yang exclude daripada orang yang kita nak ambil tadi. Mungkin kita dah letakkan range umur tadi 25 ke atas. Exclusion kriteria adalah individu yang di bawah 25 ke bawah tidak boleh terlibat dalam kerja ini, dan juga bagi individu yang tidak bekerja tidak boleh terlibat dalam kerja ini. Itu adalah exclusion kriteria. Jadi apa yang kita nak adalah di sini dan yang kita tak nak kita kena nyatakan di sini berkaitan subjek yang kita nak tu. Ya. Dr. Srina, ada soalan ke Dr. Srina? Tadi macam saya nampak dekat chat ada soalan. Saya tak nampak. Ada soalan ni. Okey. Doktor, saya ada soalan. Sekiranya subjek saya pun nak tutup ni. Subjek tu okey. Subjek tu bercampur, ada yang masih 17 tahun dan ada yang dah mencapai 18 tahun sebab pelajar lepasan SPM. Macam mana ya doktor? Boleh klasifikasi semua ini sebagai vulnerable? Soalan dari siapa nama ni? Kamarul. Boleh buka jangan tengok. Sekiranya subjek tu bercampur, ada yang masih 17 dan ada yang dah mencapai 18 sebab pelajar lepasan SPM, macam mana ia boleh klasifikasikan sebagai vulnerable?
Kalau ikutkan definition minor adalah di bawah 18. Siapa tanya ni? Di bawah 18. Kamarul. So Kamarul, kalau Kamar ke ni? Kamarul. Kalau contohnya kita kena dapat kajian kita dah ni lah, kita dah ni. Kalau boleh jangan, kalau kita kata memang tak nak melibatkan yang minor ni, so kita ambil atas pada 18. Sebab kalau kita ambil juga 17-18, dia in between tu, takut nanti ada orang akan question lah. Kalau saya, dia akan menjerat kita balik. Sebab kalau memang di bawah atas kanak-kanak pun still di bawah minor ni ada 18 bawah. So kalau bercampur tu, je lah kita punya tu vulnerable group, tak ada masalah. Cuma vulnerable group ni dia detail sikit lah. Tak ada masalah sebenarnya, cuma kita kena nyatakan itu adalah group yang vulnerable. Menjawab ke Kamarul soalan ni? Kalau tak menjawab boleh ni lagi nanti ni apa ni, dokumen kehadiran So yang hadir itu boleh isi dokumen kehadiran ni, detail kehadiran ni. Suara saya putus-putus, Dr. Srina, suara saya okey tak? Ya, ada masanya dia macam putus-putus juga sikit-sikit. Ya. Dari tempat saya lah, dari Proton City. Dari tempat lain, itulah tak pasti. Dari tempat lain okey tak? Sebab saya tak perasan pula kalau orang tak beritahu kan. Ada lagi satu soalan tu daripada Muhammad Isa Hashim. Untuk tahun 2021, ada ke tarikh mesyuarat Jawatankuasa Etika Penyelidikan? Takut-takut untuk 16 Disember ni tak sempat nak hantar. Okey, yang ini nanti perancangan 2021 nanti kita akan upload lah ya. Ada, mesti ada. Sebab etika ni satu keperluan, so setiap bulan memang akan ada mesyuarat. Betul. Sebenarnya untuk makluman pada peserta kita, even saya panel kita akan ada semakan biasanya 2 minggu sekali ke Dr. Sina kan? Sebab kita ada mesyuarat kelulusan tu sebulan sekali Dr. Sina, betul Dr. Sina? Kita tengok keperluan macam sekarang ni semakan sebulan sekali, kemudian yang pengesahan kelulusan pun kita buat sebulan sekali sebab ada banyak permintaan kan, jadi kita tak naklah tangguh keperluan untuk menjalankan research dengan segera tu. Itulah sebab kalau kita banyak, biasa kita banyakkan sikit lah mesyuarat semakan tu yang kita cepatkan kita punya 11 kali memang kita banyak lah kan kita bawa ke mesyuarat kelulusan tu. Jadi untuk takvim 2021 pihak Dr. Asmina sebagai pelaras akan keluarkanlah nanti. Betul. Kita akan keluarkan nanti. Tapi jangan takutlah. Setiap bulan memang akan ada semakan. Ya, betul. Okey, siapa tanya ni? Human research untuk apa? Sama-sama dah tengok ni. Jadi kecil dah dalam chat, saya tak nampak sangat lah. Okey, human research ethics untuk guna apa? Tadi saya dah terangkan kan untuk application untuk human research ethics ni kepada siapa saja subjek awak yang melibatkan manusia. Pegang macam tu lah. Kalau awak punya partisipan, awak punya peserta kajian adalah manusia, wajib apply untuk pembangunan etika manusia. Okay, saya sambung ada soalan lagi beritahu Saja nampak je merah di kat atas ni nampak sebenarnya. Cuma dia tak appear dekat saya punya screen lah, kena klik. Saya tak perasan. Okey, mana tadi? Okey, ni sudah tadi recruitment, inclusion dan exclusion kriteria. Masuk kepada device. Kalau sebelum ni ada kajian yang dijalankan gunakan apps yang memerlukan peserta kajian download apps tersebut di device mereka, contoh handphone ataupun di laptop. So kena nyatakan kat sini name of the device. Kadang-kadang dia orang ada device tertentu digunakan. Contohnya ada yang gunakan dekat lab, dia ada gunakan device kalau macam device yang tertentu lah, mungkin eksperimen psikologi ke yang melibatkan alat-alat tertentu. Macam contoh ada kajian yang melibatkan VR virtual reality kan, dia guna alat yang cermin mata VR tu kan. So kena nyatakan kat sini lah, dan nyatakan reason lah kenapa menggunakan alat tersebut based on objektif kajian awak lah. Biological chemical materials kalau ada guna, so kena nyatakan.
So kalau ada biological and chemical material ni memang kena detail bahagian ni yang mana, macam mana material ni mesti macam kawan saya di GPM melibatkan pengambilan ubat-ubatan. So kena nyatakan apa ubat yang diguna. So is the research need to collect biological material? Kena kalau ada nyatakan yes. Lepas tu kena describe lah, kalau ada kena nyatakan dengan detail apa biological material yang awak guna. Macam yang saya cerita yang Dr. Syazwan ambil stool yang najis tu, dia memang detail bahagian ni dia nyatakan lah. Sebab macam mana bahan tu diambil, dia memang bentang siap bergambar macam mana mereka ambil, macam mana najis tersebut simpan dalam bekas macam urine tu kan, simpan dalam tu, bagi satu plastik macam ziplock pula untuk yang macam di hospital tu. So semua tu kena nyatakan di bahagian ni. What is the intended use of the biological material that will be collected? So kena nyata juga. Who will be access to biological material ni kena nyatakan juga. Ada juga hari tu yang masa kajian Syazwan, mereka simpan di satu lab. Kita orang masa Dr. Syazwan bentang hari tu tentang dia punya kajian, sangat interesting sebenarnya ketika bahagian device dan material yang diguna ni. Will the biological material be destroyed after completion of the study? Kalau ada orang ambil sampel darah, contohnya ambil sampel darah, so macam mana sampel darah tersebut akan dihapuskan lah selepas tu. So kena nyatakan dan kena terangkan lah. Ini So masuk kepada section 12, risk subject and benefit analysis. Kat sini kena nyatakan apa risiko yang ada. This section is concerned with the details of risk and benefit in the research, provide the risk that will be involved and reason need to be conducted despite risk. We will also describe the steps to be taken in reducing the risk by providing the relevant document. The benefit for the subject also need to be explained. Yang ni macam saya kata tadi lah, macam contoh yang saya bagi tentang trauma tadi. Kajian berkemungkinan peserta kajian akan mengingati kisah trauma mereka, tetapi kerana objektif kajian ini adalah berkaitan tentang apa tajuknya kan, so perlunya untuk sangat penting kajian ini dijalankanlah bagi perkembangan manusia untuk perkembangan manusia contohnya, dan state the reason why the research need to be conduct. So nyatakanlah walaupun ada trigger trauma tertentu, tetapi kenapa perlunya juga. Lepas tu apa step yang kita nak reduce the risk. Mungkin kita ada team member kita yang ada doktor sekretari ataupun counselor yang biasanya macam tu lah. Kalau nak jalankan kajian, kita ada sekretaris ke counselor ke, ataupun kita invite kalau melibatkan medical doctor ke, melibatkan counselor ke, masukkan sebagai kita punya orang dia study yang mungkin akan jeopardize lah kita punya research objective. Sebab ada tendensi kalau contoh orang buat eksperimen ke lama kan, beberapa kali eksperimen, dia akan melibatkan subjek tersebut mungkin stop di tengah-tengah research. So yang ni akan bagi efek kepada kajian awak jugalah. So kena nyatakan di sini. Okay. Provide detail regarding the confidentiality arrangement you are intended to implement. You will describe the procedures for protection the confidentiality in your research. You will also have to explain procedures you will use to protect the confidentiality of your data. The more pieces of information they are present together, the easier is to identify someone. So kat sini kena nyatakanlah apa kerahsiaan, macam mana anda protect anonymity. Anonymity ni means that there is no way for anyone, including the researcher, to personally identify participants in the study. Information can be collected in anonymous study. Ada orang menyatakan kat sini mereka gunakan coding untuk kena pasti subjek. So kat sini even researcher pun kalau sekali tengok tak tahu. Contoh nombor 0052,
0.52 ni tak tahu pun siapa. So inilah yang kita nak protect anonymity. Confidentiality refer to a condition in which the researcher know the identity of the subject but takes a step to protect the identity from being discovered by others. So kat sini juga kena nyatakan kerahsiaan lain, contohnya macam mana awak store data awak. Kadang-kadang kita kalau orang collect data yang hard copy, macam mana awak simpan, disimpan dalam kabinet berkunci ke contohnya, ataupun kalau data awak dalam bentuk soft copy kita dah simpan SPSS apa semua kan, kita ada protect dengan password dan sebagainya. So kita Okey, ada yang tanya, Nazri Rashid tanya, adakah semua sudah pasca alert berkaitan application etika dalam privacy ni atau SB kena alertkan? Yang ni sebenarnya kalau tak silap saya IPS memang bagi tahu masa, kalau sebelum ni saya pernah masa saya mengajar GRU research method, memang pihak IPS memang maklumkan kepada pelajar untuk mohon. So yang ni, tapi kalau ni awak boleh berhubung dengan supervisor lah, tak ada masalah. Supervisor awak mesti tahu sebab kita memang dah buat Jerayawara tu, itu kesebutan saja kepada semua pesyarah. Pada Januari 2019 lagi kita dah buat kena taklimat tersebut kepada semua pesyarah satu universiti berkaitan tentang etika ni, wajibkan tanya pajak. So kalau yang PhD, MOA, tak saya MOB pun kena. Sebab tu kalau seawal awak masuk pilot tu, sebelum buat pilot dah mohon etika, mudah. Dan approve nanti buat masa tu daripada, contoh awak nak buat setahun pun tak ada masalah awak punya masa tu. Tapi janganlah daripada start PhD sampai habis. So yang tu Dr. Sima, dia kajian rintis kan, pilot study pun memang kena kan? Ya, sebab kita akan melibatkan human subject, Dr. Asrina. Pilot study pun part of our research kan, Dr. Asrina? Ya, betul. Itu yang kita putuskan hari ini. Boleh sikit tak Dr. Asrina yang pasal IPS ni, memang dia orang wajibkan kan? Mereka bertaklimat kan? Ya, saya memang mendapat makluman daripada Dr. Ibrahim sendiri. Dr. Ibrahim ialah Timbalan Dekan di IPS. Mereka memang mewajibkan etika ini untuk pelajar pasca. Sebab tu kita buat bengkel etika ni pun dengan kerjasama daripada IPS. Even pihak IPS memang minta kita laporkan berapa ramaikah pelajar IPS yang setakat ni menyertai bengkel etika. Mereka mahukan rekod itu. Okey, terima kasih Dr. Asrina. So saya ulang baliklah, memang IPS kita dapat maklumat memang daripada Timbalan Dekan IPS, Dr. Ibrahim, memang pelajar-pelajar IPS memang wajib untuk apply etika ni. Sebelum ni soalan pertama, perlu settle dulu human ethics ke sebelum proposal defense? Just nak clarify ni sebelum submit proposal. Okay, saya jawab soalan pertama dulu. Kalau awak defense proposal ni awak dah memang collect kajian rintis ataupun pilot study, sebelum tu lah. Tapi kalau memang awak defense proposal dulu baru nak collect, kita berbalik-balik kepada masa kita collect data tadi. Kalau contoh awak berniat, bercadang untuk defense dulu dan buat rintis dan terus kepada kes sebenar selepas proposal defense. So sebelum awak collect data tu mohon, kalau boleh 2-3 bulan awal lah sebelum collect data rintis ataupun sama. Sekiranya ketika master telah mendapat etika dan boleh menggunakan etika sama ketika PhD, tak boleh ya, kerana awak akan memang of course lah awak punya master bengkel awak boleh nyatakan yang dah masuk bengkel. Tapi untuk permohonan etika awak akan jalankan kajian berbeza. So bila kajian berbeza memerlukan permohonan etika yang berbeza. Macam saya jugalah, even saya di pesyarah di PSI, kalau saya ada 2-3 research, setiap research saya tu saya kena mohon satu persatu. Sebab saya akan jalankan kajian kepada subjek yang berbeza dan mungkin objektif kajian saya berbeza. So kena mohon ya untuk soalan kedua tu.
Siapa tanya ni? Nur Ain. Saya harap menjawab Nur Ain. Kalau tak menjawab lagi, awak boleh tanya saya secara verbal ni pun boleh ambil awak punya mikrofon. Kalau ada soalan lagi boleh type dan juga boleh tanya direct. Okey, so saya teruskan masuk kepada section 14. Satu lagi soalan dari Nur Ain, Doktor. So yang ni macam mana kita mengambil persetujuan persetujuan termaklum daripada subjek. Describe the information about the process of obtaining informed consent from the subject. So kita kena tulislah maklumat tersebut macam mana proses. Ada juga orang tulis proses ni yang mana mereka pergi ke setting, ke tempat yang mereka ingin ambil data, collect data, lepas tu bagi briefing, bagi borang. So siapa yang nak mereka akan isi borang dan tandakan persetujuan ataupun bagi borang pada semua yang tanda setuju tu kita akan rekrut sebagai kita punya subjek lah. Ada juga yang orang contohnya kajian tinjauan ada yang info consent diberi, siapa yang jawab dan setuju info consent tu orang tu lah yang kita ni. So kena nyatakan, ceritakan di peringkat ni. Describe the approach in ensuring that the subject are voluntary. Also describe your approach in ensuring that the subject are voluntary participant in your research. Kenapa soalan ni ditanya kat sini? Ni melibatkan juga berkaitan kita punya power. Contoh macam saya, di peringkat master ni, even ada juga pelajar saya yang mana tak apalah doktor, nanti saya suruh student saya jawab. Dan kat situ macam mana kita nak ensure yang subjek kita voluntary, sedangkan kita cikgu kat situ macam kita bagi kerja rumah lah dekat pelajar kita, tolong jawab soalan ni. So kita kena bagi tahu pada pelajar kita yang mana kena explain kat sini, inform pelajar siapa yang nak participate, boleh isilah inform consent. Lepas tu boleh terlibatlah dengan kajian. So yang ni penting kat sini sebab kat sinilah akan menandakan orang tu setuju ke tak kita punya ni. So kena describe detail juga kat sini. Dekat macam mana kita proses, macam mana kita nak pastikan memang subjek kita tu memang volunteer lah. Okay. So seterusnya adalah declaration ni kena sign je lah, tak ada apa sangat. Yang ni jarang lah jumpa yang tak sign. So yang ni sign menanda tarikh bila. Suruh sign balik lah. Attach a description of the following documents such as research proposal, informed consent, guardian or parents consent, and any related document which we will distribute to the subject. So kat sini awak kena bagi satu salinan proposal salinan proposal awak. Biasanya kita akan bagi buat 1, 2, 3 lah, ada juga buat summary pun tak ada masalah, tapi kena ada semua benda ni. Buat summary kena ada lah objective, background and rationale, research design, sample, measurement instrument, research procedure, data collection and reference. So yang ni kena ada dan jangan lupa research proposal yang ni tadi nombor 1 sampai nombor 5, 6, 7, 8 ni kena ada. Lepas tu informed consent. Informed consent kita kena dah buat siap-siap. Satu lagi saya nak tambah information sheet. Information sheet ni nanti saya tunjuklah contoh yang ada. Kita ceritakan apa kita punya kajian ni berkenaan apa. Sini. Ini related document. Kalau contohnya awak macam nombor berapa tadi yang pasal GEX workshop, contohnya awak ada dapat dah attend baker tempat lain, so nyatakan sekali. Kalau awak buat tinjauan, ada questionnaire, kena letakkan sekali. Kalau ada flyers yang awak recruit subjek, letakkan sekali. Ada permohonan awak kepada contoh mana-mana institusi yang awak nak jalankan kajian, boleh lampirkan sekali, tak ada masalah. Mudah untuk kami tengok dan kami endorse lah. So ni Human Ethics Review Committee ni saya makan, kami akan check, kami akan endorse lah sama ada without presentation, dengan presentation, amend and resubmit of review ataupun amend and resubmit for approval. Yang kat sini masa kami meeting untuk second review lah kalau berkaitan lepas tu yang ni kami jalankan masa kelulusan etika, ni last lah untuk Human Ethics Committee approval. Lepas ni baru anda dapat surat lah yang menyatakan lulus untuk etika pemerintah etika ni. Itu dilakukan selepas bulan. Kerana beberapa permohonan ni tidak lengkap. Ada yang tak lengkap dah hantar
kita dah bagi tahu bahagian ni kena baiki, bahagian ni kena baiki. Contohnya bahagian risk and recruitment dibiarkan kosong atau tidak dinyatakan lengkap. So kami akan return balik lah. Dah semak, return pada anda baiki, hantar balik kepada saya pula semak. Kalau saya masa tu kena, kalau saya dah puas hati, awak dah betulkan, minta saya komen. So saya beritahulah pada staff kita, Puan Farah, Puan Farah Atira, Farah ni saya dah akan reply email, okey dah okey, dia dah baiki ikut apa yang saya komen. Okay, so kita terus proceed kepada mesyuarat kelulusan lah. Tapi ada juga kita dah suruh baiki, lepas tu buat cincai tak jawab juga. Kenalah saya semak balik, hantar Puan Farah, hantar balik kepada pelajar atau kepada researcher tersebut, patah balik kat saya. So kat situ lah kadang-kadang sampai 2 bulan. Kita dah hantar, drag masa dia baiki pula. Perasan, kau tak perasan. Kadang-kadang ada kerja lain untuk kami tengok 2-3 hari bawa balas balik kat Puan Natira, hantar balik kepada pelajar. So kalau boleh buat bagi lengkap terus, dah lulus Zoom terus masuk mesyuarat etika. Tu insyaAllah lah sebelum sebulan lebih tu kita dah boleh lulus. Tapi kalau dindang, terima kasih lah. Jadi anda baiki lagi. Tu terima kasih lagi, baiki lagi, gitulah. Jadi kena betul-betul check. Minta kalau pelajar tolong minta penilai awak semak. Sebab saya tahu kadang-kadang pelajar ada part yang awak tak tahu nak explain. So tanya syarah awak, tanya supervisor awak. Dokumen sokongan tiada. Dah cakap kat atas ada ni, dah pergi etika, dah pergi bengkel etika ke tempat lain tapi tak hantar, ataupun kita dah suruh baiki inform consent, hantar kat dia, tak buat juga, hantar balik ke kita, tiba-tiba tak hantar pula information sheet. So benda-benda tu pergi balik. Jadi hanya diberikan kepada pelajar sekolah rendah tapi tidak boleh dibawa menjaga. Ada juga yang buat pada pelajar sekolah rendah, tak minta permission ibu bapa. So tak boleh juga. Dapat ke pula pembentangan pemenang. Ada juga pembentangan yang kita nampak sangat tak clear apa dia dibuat. So kita minta lah untuk dia, minta dia datang untuk bentang dekat kami, dekat masa mesyuarat. So kena ceritalah detail, kena macam bentang sikit. Sekarang kita minta dia bentang, baru kita tengok kadang-kadang apa dia tulis tak sama dengan apa dia cerita. Kadang-kadang bila dia cerita baru clear, oh macam ni yang nak buat. Kadang-kadang ada yang buat fasa 1, fasa 2, fasa 3, pada DDR kan, fasa 1, fasa 2, 3. Bertimbang-timbang balik fasa 1 pergi fasa 3, fasa 3 pergi fasa 2. So pening, kami yang baca tu tak faham apa benda. So kami minta bentang lah. So kat situlah kenapa berlaku ding-dong di sana sini. So kalau boleh buat betul-betul, lengkapkan cantik-cantik, mudah lah. Tak perlu nak patah-patah balik lah. Saya minta kepada Dr. Nur Ainaya tentang beberapa contoh-contoh lah yang ada. Surat maklumat penyidikan. Ada soalan ke katanya? Ada satu soalan tu tadi dari siapa? Ada ni 2-3. Okey, sekejap Dr. Zina. Doktor, perlu ke saya apply dulu human ethics sebelum buat need analysis? Okey, kalau need analysis awak tu biasa kalau macam nak buat modul DDR kan kita selalu buat analisis, sebab saya buat modul juga. Kalau melibatkan kita analisis itu, kita melibatkan melibatkan human, kita kena nyatakan lah. Sebab tu saya kata tak ada salah awak nak minta awal pemohon etika ni, kita nak buat setahun tak ada salah daripada analisis. Kalau contoh macam saya, pengalaman saya buat modul daripada ni analisis, kita ada interview ke, kita ada buat survey ke sikit kan. So bagi tahulah dalam permohonan awak tu pasal pertama awak buat ni analisis. Ini last sekali awak nak buat penggunaan kebolehgunaan modul. So ketika expected awak tu berapa lama, mohonlah daripada awak. Okey. Lagi soalan, jika saya mahu mohon untuk mesyuarat bulan Disember, tarikh last bagi permohonan tu bila? Dr. Sina boleh jawab Dr. Sina yang ni? Ya Dr. Shima. Dia tanya jika saya mahu mohon untuk mesyuarat bulan Disember, tarikh last bagi permohonan tu bila? Okey, hantar sebelum 1 Disember. Maksudnya hujung bulan ni lah.
Kita selalu macam tu kan Dr. Azrina kan? Kalau nak Ya, kita dia nak kan selalu masuk, macam tu. kita nak Kita masuk akan meeting, proses. kita nak masuk meeting Disember, biasanya kena hantar sebelum lah 30 hari bulan November. Last. Mana kalau hantar 30 November tu kita minta hantar pakai T kan Dr. Azrina? Kalau boleh dia sampai dekat kita. Sampai dekat kami tu. Dekat RMIC, sampai dekat RMIC. Sebab Kena minta kejar dekat faculty lah, minta supaya sampai dekat sini sebelum 1 hari bulan tu. hantar kepada unit bawah TDPI Timbalan Pendidikan Penyidikan dan Inovasi. So kalau boleh dindong-dindong kat situ seminggu juga kat situ. So kalau awak nak hantar Disember 24-25 hari bulan tu dah kena hantar PKT dulu lah, sebab sekarang staff-staff pun work from home. So dia orang penggiliran kerja, jadi takut drag lah awak punya borang tu. Cumanya Dr. Shima, cumanya sekarang ni kalau untuk masa MCO ni kita ada beri kelonggaran sedikit lah. Okay. Kita boleh terima macam dalam bentuk soft copy dengan tanda tangan digital daripada maksudnya TDPI lah, TDPI. Jadi minta supaya kalau dapat berhubung terus dengan TDPI kan, dapatkan dia punya tanda tangan digital tu, kita akan terima juga dalam MCO ni, dan boleh email terus lah, boleh email terus kepada Puan Atira. Mudahlah tu kalau macam pendidikan manusianya. Betul kan, terus hantar ke RMIC, hantar pada Puan Atira. Okey, rasa dah menjawab kan yang tu kan? Okay. So ni contoh yang pertama ni surat makluman pendidikan. So kita maklumkanlah contoh yang Dr. Nur Aini kepada Jabatan Bomba so dia berterangkanlah tentang penerangan dia, pendidikan ni tujuan apa faedah, apa kerahsiaan yang ada, hak untuk menarik diri dapat informasi. Ini contoh ni penghargaan lah. Yang kedua adalah ni information sheet yang hebatnya saya sebut semua research information sheet. Saya risau pula kat saya group ni Dr. Selina. Takut hujan ni, takut terputus-putus. Line tak okey. Sama lah dekat sini pun. Itulah kalau Dr. Selina dengar suara saya betul-betul beritahu sebab kita tak perasan ni. Baik-baik. Duk guruh tu. Okey. Yang kedua surat keizinan penyidikan. Yang ni info consent so ada penerangan, ada dengan menandatangani borang surat. Dah putus-putus tu. Putus Dr. Selina? Ya, dah putus-putus tadi. Dengar lagi tak? Okey tak? Sekarang dengar. So ni salah satu contoh informed consent yang mana adalah menyatakan bahawa subjek dah faham apa yang kita surat maklumat pendidikan tadi yang sebelum ni. Lepas tu fahami dengan jelas data diberikan oleh saya seperti nota, audio perbual akan dirahsiakan dengan rapi. Lepas tu penyertaan saya dan penyelidikan dia adalah tiada paksaan dan saya berhak untuk berdiri terlebih masa, dan data penyelidikan dia boleh digunakan untuk penyelidikan. So kita tulis apa yang kita nak. Kalau kita dah terang pada partisipan tantangan, so ni bersetujulah. Dirujukanlah dia tak nama kenalan dan telefon dia. Okey, seterusnya surat makluman dan keizinan pendidikan ni implied consent form Okey, ni lebih kurang macam tadi juga. Biasanya detail ni tak jauh beza. Ada kerahsiaan, faedah, risiko. Pendidikan tujuan, ni diterang balik lah. Implied consent form. Lepas tu ni kalau yang putus. Ni contoh SN form. Dengar tak? Okey, doktor dah boleh dah. Okey. Dr. Selina, kalau contohnya nanti kita bagi kepada partisipan ni rekod ni? Rekod, kalau ada request memang kita bagi. Selalunya rekod ni kita akan upload dekat kita punya website. Boleh dapat dari situ. Cuma yang siri keempat tu, sebab kita guna Google Meet dah tak boleh tu, kita tak ada lah. Yang lain tu rasanya boleh dapat dekat website. So kalau yang tanya tu yang putus-putus ni, kalau tak dengar nanti boleh tengoklah rekod ni nanti dalam website kita. Memang bagi, dah jawab tadi kan? Okey, sekejap memang bukan kita bagi, ada di website kita. Anda pergi access lah di website. Okey, ada yang dah last permohonan video dah jawab tadi. Dr. Selina Google Form kan?
Dr. Shima dengar tak? Dengar. Ada yang minta up sekali lagi kehadiran sebab dia terkeluar masuk ni. Boleh kita akan up lagi. Okey, baik. Lepas tu ada yang tanya video recording, Dr. Sina kata nanti dia akan masuk kepada website. So nanti awak boleh tengok balik lah kalau ada yang part yang tak dengar nak tanya kalau data dikutip melalui Google Form perlu juga ke borang ni? Perlu. As long as awak punya participant tu adalah manusia, perlu. Lepas saya adalah perlu. Nak link website, buka je RMIC, UPSI dalam tu website. Nanti jelas ada link website. Okay. Ni adalah salah satu SN form. SN form ni borang maklumat dan keizinan peserta. Yang ni kita selalu bagi kalau tak selesai untuk kanak-kanak macam sekolah rendah. So kita bagi SN form ni kepada kanak-kanak, contoh adik-adik di Pelawa. So kalau anda perasan bahasa dalam ni mudah lagi. Lepas tu lebih mudah difahami oleh yang buat terima tak terima guna emoji pun ada ataupun jawab yes no ke ada tanda right dengan apa tu kreativiti masing-masing. Kita tak ada nak suruh guna mana-mana template. Awak cari dekat Google pun banyak form consent SN form ni. Okay. Ni contoh dia bagilah maklumat siapa untuk dihubungi. Lepas tu borang keizinan peserta tanya anda telah berjaya program Cakna Remaja, contoh macam ni lah. Gambar pun interesting lah kepada kanak-kanak kan. Boleh lah ni kreativiti masing-masing. So dah tanda tangan kalau budak dah tanda tangan ni kita boleh minta nombor kad tanda belajar, tanda pelajar dan individu yang mengendalikan pembinaan keizinan. Kalau contoh enumerator datang ke RA ke, so isi kat sini. Non-disclosure agreement, perjanjian kerahsiaan, penerangan. Yang ini mengatakan bahawa kita jagalah penerangan kerahsiaan, tak menyebut dengan peribadi. Untuk pendidik. Ini research protokol, penerangan, perjanjian kerahsiaan juga. Okey, ni kalau tanya tadi website ini etika.upsi.edu.my. Ni email saya lah dan nombor telefon saya. Apa-apa boleh berhubung dengan Dr. Hasrina. Dr. Hasrina maaf ambil gambar ni je. Ambil gambar daripada boleh je. Gambar-gambar remaja. Saya kalau tak gambar remaja lagi heboh kat sini ni. So boleh hubungi Dr. Hasrina, nak tanya saya pun tak ada masalah. Comel dah tu, partisipan kata, Midi kata. Okey. Slide saya dah habis, kita buka kepada Q&A lah. Yes. Kita buka kalau ada tadi tu ada soalan semula tu daripada Siti Hajar Yang mana kita buka? Okey, ada juga ni, ada banyak juga soalan ni, kita tengok. Daripada atas kejap ni, okey, daripada Nur Aisyah. Aku tutup yang atas partisipan ni. Kata, Assalamualaikum doktor, sekiranya dah kutip data tetapi belum mohon etika penyidikan, bagaimana ya? Aisyah ni kalau macam kami kata tadi, Waalaikumsalam Aisyah, jangan dah kutip data, kita putuskan kan Dr. Sina memang kita tak boleh nak bagi kebenaran dah lah. Ya, maknanya risiko tu dia kena tanggung sendiri. Ya, risiko kena ditanggung sendirilah, kita tak bagi kelulusan etika lah sebab dah kutip data. Rasanya 2-3 kali dah ada dekat tadi, kita tak bagilah untuk yang memang dah kutip data. Yang akan kutip data sahaja yang boleh memohon. Kiranya etika penyelidikan ni wajib untuk MOKSI juga. MOKSI kita galakkan kan Dr. Hasrina? Ya. MOKSI kita galakkan. Kalau MOKSI awak nak mohon tak ada masalah. Kita memang sangat galakkan. Tapi tak silap saya IPS tak wajibkan untuk MOKSI. Boleh terangkan semula tentang inform consent tadi. Saya tengok ada tantangan peserta, maksudnya kena dapat tanda dengan semua sampel. Sebenarnya yang pasal yang sebelum ni yang kita decide, kalau contoh buat tinjauan, orang buat kajian tinjauan ni kalau dia dah sign inform consent dan dia isi tu kita dah kita dah consider dia setuju untuk terlibat. Tapi in case kalau awak terlibat dalam contoh eksperimen, melibatkan intervensi tu yang mendalam, memang kita minta untuk ada IC dan kena tangan bertulis dan ada
ada maklumat, nombor telefon dan sebagainya. Ini kerana ada juga kajian-kajian yang contoh buat intervensi tertentu. So mungkin ada risiko-risiko tertentu yang boleh memudaratkan klien. Itu sangat penting sebenarnya maklumat tu. Nak tengok balik tentang informed consent mana Nak tengok balik tentang informed consent ni. Saya tengok ada tanda tangan peserta, maksudnya kena dapat tanda tangan semua sampel. Lambat sikit Okey, ni informed consent. Ni contoh sebab yang ni kenapa ada maklumat pendidikan tentang peserta, tenaga pendidik, nombor kad pengenalan. Ini memang detail sebab memang buat temu bual ni adalah audio dan temu bual. So memang minta nombor kad pengenalan, nombor telefon. Ni kalau tinjauan ataupun saat selidik dia ringan sedikit lah, tapi bergantung pada tajuk. Kalau macam persepsi, tajuk yang tak melibatkan, saya kata tadi lah, kalau macam ada yang berkait dengan isu-isu yang mungkin macam trauma, kesihatan mental, kadang-kadang benda tu akan jadi, takkan orang tu nak bagi tak pengenalan. Jadi kadang-kadang dengan persetujuan dia, kita bagi soal selidik, ada orang yang dia tak jawab, dia tak bagi kebenaran lah untuk jawab. Kita kan, kalau kan kita tak beratkan lah untuk untuk IC kan. Betul. Dia memang mendalam, contoh dia buat intervensi, kita pergi temu bual, jumpa grup tertentu, buat eksperimen, memang biasanya kita minta. Tak Sinta nak tambah pasal ni, informed consent? Tak ada, jelas. Cuma tu ada soalan lagi, dia kata kalau libatkan murid berkeperluan khas memerlukan persetujuan ibu bapa untuk buat kajian, memang perlulah kan? Sangat-sangat. Itu adalah vulnerable group yang saya ceritakan tadi. Yang mana vulnerable group, kalau lagilah kanak-kanak, lagilah anda perlu ada borang informed consent, dan ada borang, kalau kanak-kanak kita guna SN form tadi, dan kita ada juga yang memerlukan perlunya kebenaran ibu bapa sebab dia vulnerable group. Maksudnya dia ada dua lah, satu assent form dan juga satu lagi consent form. Dia ada information sheet yang menerangkan kita punya kajian, ada informed consent ataupun assent form kalau melibatkan kanak-kanak, ada kebenaran ibu bapa. Betul, tiga benda lah. Okey, tu soalan daripada Suhaila. Doktor, data dah kutip. Ya. Doktor Shima dengar tak? Okay. Saya nak terang sikit lagi tentang assent form yang saya tunjuk tadi. Assent form kepada kanak-kanak, sikit saya nak tambah. Jadi saya ada rujuk Dr. Murain. Okey, assent form ni yang kepada kanak-kanak ni kalau kepada kanak-kanak under 7 years old, dia tak perlu assent form, tapi dia terus complete parental consent. Maksudnya borang assent form yang ni tak perlu, tapi hanya memerlukan kebenaran ibu bapa. Sebab kanak-kanak ni memang kita tahu dia tak boleh bagi permission lah. Dia adalah sangat-sangat golongan yang sangat dilindungi kanak-kanak yang terus kebenaran ibu bapa. Kalau kanak-kanak ada 7 tahun, antara 7 ke 12 tahun, kita boleh guna verbal assent form, kita boleh guna verbal assent, 12 ke 15 kita boleh guna borang macam ni lah, assent form, dan 15 ke 18 co-sign informed consent form with parent. Ada juga kalau 15 tahun. Doktor dah tak dengar, doktor? Ada signature, so boleh faham kan tujuan kajian kita buat. So kita boleh juga create soal informed consent bersama dengan co-sign informed consent form with parent. Dalam informed consent form tu ada kebenaran parent sekali. Dia setuju, kita acknowledge dia pun nak sertai kajian kita dan bersama dengan parent lah. Kita create lah orang tu ada bersama parent tantangan juga. Ada soalan tak? Saya nak tengok soalan tadi. Ada satu soalan. Data dah kutip tapi tak isi lagi form etika. Maksudnya data tak terima dan perlu kutip lain ke? Itu sebenarnya tak ada kaitan dengan data awak. Kalau awak memang kalau memang keperluan IPS tadi, memang kena mohon. Dan kalau ikut kan, saya tak boleh nak kata awak kena collect data balik kan data Serina kan.
Itu bukan Ya, betul. hak Kita kami. kita cuma di bahagian kita bagi surat kelulusan etika sahaja. Maksudnya kita beri kebenaran untuk kutip etika, tapi kalau dah kutip tu data tu memang valid, cuma ni dari segi keperluan IPS tu tak memenuhi lah. Macam itulah. Saya explain semula sebab putus-putus tadi Dr. Tasrin ni. Kalau dah kutip data, macam awak kata tadi, dah kutip data, keperluan IPS awak tak penuhi lah sebab IPS mewajibkan. Tapi di pihak kami sebagai urusia etika, tanggungjawab awak untuk memohon tu sepatutnya perlu. Tapi bila kalau dah mohon, kita tak balik tulisan etika lah. Kes kalau di query balik, itu tanggungjawab awak lah untuk di-query balik. Sebab itu memang dah ditetap. Sebenarnya memang etika ni wajib dimohon dan IPS dah wajibkan. Dia tak ada kaitan data awak valid ke tak, tu adalah kajian awak. Kita tak pergi ke mendalam sampai ke situ. Kami hanya review awak punya permohonan, kami hanya luluskan. So kalau dah lepas research, dah lepas data collection, Okey, ada satu soalan lagi doktor. Inform consent yang perlu dikepilkan dengan borang etika, adakah yang telah diisi oleh peserta atau borang kosong borang yang kosong. kita akan guna? Borang kosong. Borang kita yang kosong kita lampikan. Silakan lagi kalau ada soalan. Ada satu ni, kalau data saya melibatkan kajian terhadap guru-guru sahaja, apakah borang yang diperlukan? Guru adalah adult, guru adalah orang dewasa. So, borang inform consent biasa, awak isi borang etika macam biasa. Ada inform consent yang guru tu bersetuju terlibat dengan kajian awak. Lepas tu ada information sheet tadi yang terangkan tentang kajian awak. Lepas tu kalau data saya melibatkan kajian terhadap guru-guru sahaja, ni saya dah jawab tadi. Ulangan tadi kan normalizan. Okey, ada lagi soalan? Saya terjemahkan exam form, tak ada masalah. Saya bagi tadi contoh sahaja dan awak boleh cari je di Google macam-macam macam-macam inform consent yang ada. Awak boleh ikut je. Boleh salin balik lah. Macam saya ni, saya ada juga, saya buka. Ada satu contoh, Dr. Tasrina ada Pak Ruby ada bagi saya pinjam dia punya borang tu, saya nak tunjuk dah. Mana Silakan, bagusnya. Bolehlah. Saya minta permission dia lah. Alhamdulillah. Dia kata amal jariah lah. Dia. Mana saya punya folder dia tengah cari. Dia tak nampak ada folder ni. Bengkel. Hilang dah ni. Okey, ni contoh permohonan salah seorang student PhD dan juga syarah kami di UPSI. Ni contoh borang lah. Kita dah terima pengarah kan. So tanda. Okey. Ni saya go through laju lah sebab kajian ni masih berjalan sedap juga nak lama-lama. Ni contoh dia buat diisi. Okey, ni research period nyatakan daripada 1 bulan 10 sampai 1 bulan 3. Tak silap saya pada awal Pak Ruby tulis ikut date PhD dia juga. Tapi ni adalah data collection period dia. So tanda ke data collection period. Sebelum yang ni dia mohon hari tu bulan 6 tak silap saya. Kita habis review bulan 7 bulan 8. Okey, so dia punya tempat yang ada ni. Lepas tu belum lagi dapat apa-apa review daripada komiti lain. Dia dah hadir so kalau dah ada human research ethics, tandakan kat sini tarikh dia. Nampak nanti attachment ada surat ada sijil. Okey, sini dia melibatkan melibatkan subordinate, supervise sini, bantu orang. Lepas tu ni proses pemilihan organisasi dia, macam mana dapat kebenaran. Saya go through je, nak lama-lama, korang punya ni tak banyak tu ni lama-lama. Ni inclusion kriteria, kerja pelbagai jantina, pelbagai peringkat umur,
bangsa Melayu sebab memang dia nak tengok pekerja Melayu dengan ketua bangsa Jerman. So bukan pekerja warga asing, exclusion dia bangsa Melayu bekerja 5 tahun ke atas. Lepas tu apa lagi? Yang ni tak ada kaitan. Okey. Lepas tu ni risiko dia sangat minimum seperti kegelisahan dan mengambil masa responden sekitar 15 hingga 20 minit untuk jawab soalan. So reason dia untuk jawab kenapa dia ambil juga dengan risiko yang ada, inilah reason dia lah, dia nyatakan menyertakan consent form. Lepas tu ni adalah apa ni, benefit kepada research subject. So dia nyatakan benefit dia, pembentukan model ni tentang berkaitan bidang organisasi, detail dia tulis sebab tu saya kata ni antara tidak menyatakan nama organisasi terpilih hanya pembagian kumpulan untuk sektor saja. Labelkan sebagai 1, 2, 3, 4, sektor 1, sektor 2, 3, 4. So dia tak tahu nama pekerja, nama kad pengenalan, nama jika, nama sesi tidak dinyatakan oleh responden di atas soal studi. Consent letter disertakan. Consent tiada paksaan menjadi responden, boleh tarik diri, borang saksi dia disimpan kaji dan akan dihapuskan. Nanti boleh tambahlah, akan dihapuskan dalam masa 2 tahun selepas kajian atau selepas 1 tahun selepas kajian. So detail pun boleh lagi. Voluntary menjelaskan isi kandungan soal sidik dan isi kandungan consent letter. Okey, ni signature. Okey, saya nak buka form consent yang Puan Robiah buat. Terima kasih sangat-sangat pada Puan Robiah lah sebab dia ni saya melaju sini ambil yang raw ni. Okey, ni contoh borang maklumat kajian. Dia nyatakan pengenalan, tujuan kajian, kelayakan penyertaan, prosedur kajian, risiko, apakah pengalaman atau permasalahan, penyertaan dalam kajian. Ini pertanyaan kepada beliau lah, kerahsiaan, nyatakan. Lepas tu borang keizinan. Tadi information sheet. Ni inform consent. Apa nombor ni, tantangan, subjek, masa. Yang ni memang dia tak minta nombor IC dengan ni lah sebab ni adalah kerja tinjauan yang boleh kerja. Okey, tak ada apalah. Bisa sendiri. Contoh macam information sheet kalau nak buat. Ni yang detail yang kami pernah rangka lah untuk pihak kami. Ni detail lah information sheet untuk passion ni. So sangat detail kena letak sesuatu pada kajian. Kurang sama macam tadi konten dia. Lepas tu inform consent form. Jadi dah apa dia orang ni. Okay, ni contoh yang saya tulis lah. Yang saya copy lah daripada modul saya tulis. Ni bab saya dengan Dr. Syazwan ni. Ni inform consent form. Nyatakan title research apa. By signing below I confirm the following. I have been given oral and written information for the above study and have read and understood information. Yang ni berkaitan yang dia dah faham apa yang kita nak buat. Lepas tu ni maklumat lah. I agree or disagree for my family doctor to be informed my participation in this study. Ni kalau menyebabkan yang tadi kan passion tadi kan. So ada signature, IC number, so ni menyebabkan passion So nama ni investigator kita lah researcher. Ni contoh yang saya ada lah. Okey, itulah yang saya boleh sharing. Rasanya tak ada dah yang lain tu. Itu saja. Ada satu soalan lagi Dr. Shima. Okey. Ini dia kalau bentuk kajian melibatkan konten analisis. Contohnya interpretasi penyelidik terhadap buku teks atau karya tokoh-tokoh ilmu tertentu. Balik kepada human subject tadi. Kalau anda tak interact dengan individu tersebut, tak perlu dia bukan untuk analisis, bawa konten analisis kan. Maknanya awak buat macam document analisis kan. Cuma dia macam ni je Dr. Shima, betul tu, saya setuju dengan Dr. Shima. Macam hari tu kita ada satu kes daripada FPK juga, dia buat teks analisis ya. Tapi dia mohon juga dan kita beri kelulusan sajalah untuk record. Maksudnya kalau ada keperluan IPS nak tengok dokumentasi dia kan, sama ada dia dah mohon ataupun tak, jadi dia boleh tunjuk dia dah mohon dan ada record lah. Kalaulah kata ada keperluan dari segi itulah
Tapi memang by right tak perlulah sebab dia memang tak melibatkan human subject kan. Cuma kalau macam dia ambil teks ada individu tersebut yang mungkin privacy bagi individu tertentu, melibatkan individu tertentu boleh. Kalau macam Dr. Hasina kata tadi, manusia. So sebenarnya tak melibatkan etika manusia. So tak perlu mohon, tapi macam Dr. Hasina kata, kerana keperluan IPS, boleh rujuk IPS balik. Beritahu research awak tentang apa. Kalau IPS boleh waive kan, untuk awak tak perlu mohon untuk etika, kena bersurat lah daripada mereka, so tak perlu. Tapi kalau nak mohon juga tak ada masalah, boleh mohon. Boleh mohon, tak ada masalah. Azmi. Okey, lagi ada soalan? Masih sikit lagi. Biasa saya dah jawab semua dah atas ni. Okay, lebih kurang dalam 13 minit lagi. Kalau ada apa-apa, kita persilakanlah ya. Boleh tanya je, boleh unmute dan tanya kalau nak ada interaksi langsung. Tanya lah, tak ada soal. Tak ada yang bertanya apa-apa ni. Ira malu kot. Mula kalau tak ada, kita boleh habis awal Dr. Hasina. Boleh je, tak ada masalah. Bagi mungkin 5 minit lagi, kalau tak ada mungkin kita boleh tamatkanlah. Ada ke? Nanti sebab hari tu kita pun hari tu dah attach sekali dengan borang kan dalam invitation. Jadi memang kita harapkan pelajar ataupun penyelidik semua at least lah dah cuba mengisi. Itu yang kita ada hands on tu. Kalau nak terus bertanya, nak share borang dia, apa kita, tapi nak share kena email pada saya lah, sebab kita punya Webex ni dia agak renyah sikit ni. Kalau Google Meet, everyone can share dia punya presentation. Macam tu lah. Ada ke? Kita tukar host ni nanti kan? Dia kena tukar pula. Tak ada ya? Dr. Hasina, kalau ikut borang yang daftar tu daripada SEM berapa ramai? Borang saya sebenarnya saya tak tengok pun dia punya kita punya tu sebab itu Atirah yang ada. Atirah tak ada pula hari ni, tidak ada boleh respon. Tapi kita sebenarnya ni peserta ni dari kalangan pensyarah ada dan juga dari kalangan pelajar lah, tapi memang kita buat sekali lah. Sebab pensyarah bila dalam ni kita tak boleh nak tahu siapa kan. Tak ada, itulah dia. Pokok nak masuk bengkel nak CJ je Dr. Hasina. Itulah. Baik, kita memang harapkan semua orang dapat isi link kehadiran. Tadi saya ada post mula-mula tu tersilap sebab tertukar dengan haiwan. Sebab minggu ni kita ada 2 kan. Minggu lepas kita ada 2. Minggu ni kita ada 2. Jadi saya dah bagi link yang betul. Jadi mohon isilah link tu sebab untuk keperluan CJ lah. Ya. Jadi harap-harapnya semua orang dapat isi link. Nanti takut nak buktikan kan, kata dah pernah menghadiri untuk HREW form tu kan, kena sertakan tu. Rasanya kalau tak ada apa, kita bagi pihak RMIC, saya dan IPS, kita nak mengucapkan terima kasih lah ya kepada Dr. Nur Hashimah ya, salah seorang panel kita, memang orang lama ni yang memulakan etika penyelidikan di UPSI ni ya, di PSI ni bersama-sama dengan panel kita yang lain, kerana kesudian meluangkan masa bersama kita untuk berkongsi ilmu lah tentang etika penyelidikan yang melibatkan subjek manusia. Jadi saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih dan bagi pihak RMIC juga ya, penganjur dan juga ada kru-kru di belakang terlibat ya, CED dan sebagainya tu, kita pun memohon maaf lah sebab kalau sekejap ada sekejap tak ada tu, ini gangguan teknikal yang di luar kawalan kita tak boleh nak buat apa-apa. Tapi insya-Allah perkongsian video ni kita akan upload di di website kita. Rajin-rajinlah pergi ke website RMIC. Di situ kita akan ada, tapi kalau ada permintaan peribadi nak tu boleh je, selalunya saya bagi je kalau ada private request tu selalunya ke email saya lah, memang kita akan bagi je lah ya, link tu nanti kita akan share. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Dr. Nur Hashimah sebelum kita melabuhkan tirai. Okey, silakan Dr. Shimah kalau ada kata-kata akhir. Saya harap perkongsian hari ini
dapat membantu doktor-doktor, pelajar-pelajar untuk isilah permohonan etika nanti. Dan supaya di pihak panel juga bila kita dah ramai yang dah masuk bengkel ni, kita pun tak temui banyak kesilapan kan Dr. Sinda kan, memudahkan Ya, kita sekarang Alhamdulillah kita dah reduce. Jadi permohonan tu jadi lebih cepat untuk diluluskan. Sebab sikit-sikit je. Kebanyakan sekali dia dah buat amendment, kita dah boleh luluskan. Alhamdulillah. Kita akan adakan lagi dari masa ke semasa, biasanya setiap bulan sekali lah, insyaAllah setiap bulan sekali. Saya cuba adakan setiap bulan sekali. Ya, jadi kalau nak dengar lagi pun untuk bulan Disember nanti boleh saja join. Okay? Kita alu-alukan. Okay, kita alu-alukan. Saja daripada saya Dr. Srina. Ya. Baik, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Kita ucapkan terima kasih lagi sekali. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Boleh je direct call saya ataupun Puan Farah Atila untuk apa-apa yang berkaitan dengan usaha pentadbiran. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat minum petang semua di rumah masing-masing. PKP, stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi ya. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya keluar Doktor. Ya, baik. Terima kasih Dr. Shima. Ya, sama. Bye-bye. Okay semua, saya pun mohon diri untuk keluar dulu. Sampai jumpa lagi ya. Okay. Doktor kena stop record Doktor. Baik. Terima kasih banyak Doktor. Assalamualaikum. Okay.